Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim wa ba'd. Sidang penonton Wab TV yang dirahmati Allah, kembali kita bersama-sama dalam Tazkirah Jumaat bersama-sama saya Haji Zamri Haji Zainal Abidin, dan pada kali ini alhamdulillah saya rasa bersyukur dan anda juga kiranya bersyukur kerana kita telah pun berada di pertengahan bulan Ramadan 1441 Hijriah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kesempatan kali ini untuk meneruskan ibadah di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan barakah, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan ataupun ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada kita seperti mana Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui sebelum ini. Anggaplah ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita sebagai suatu motivasi untuk kita meneruskan ibadah dan juga agenda-agenda kebaikan, kebajikan dan amal soleh agar kita dapat memenuhkan bulan Ramadan 1441 Hijrah ini dengan sebaik-baiknya. Semoga doa kita juga menyusuli agar pada tahun-tahun akan datang Ramadan tetap menjadi milik kita juga insya-Allah. Kepada yang pergi, kita doakan semoga mereka berada di dalam kebaikan di alam sana bersama-sama para syuhada, para salihin dan juga para anbiya insya-Allah. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 2 hari lagi kita akan menyambut nuzulul Quran, iaitu mengenang kedatangan ataupun penurunan Al-Quranul Karim. Baiklah, saya ingin kita bersama-sama berfikir, menarik perhatian sebelum diturunkan ayat-ayat tentang hukum dan juga ibadah yang kebanyakannya adalah ayat-ayat madaniyah. Dan apabila disebut ayat-ayat madaniyah, sedikit ilmu untuk ulumul Quran ini ataupun sejarah penurunan Al-Quran ini. Ayat-ayat madaniyah bermaksud ayat-ayat yang diturunkan selepas daripada hijrah. Selepas daripada hijrah, sama ada di Madinatul Munawwarah sendiri ataupun di tempat-tempat lain. Manakala ayat-ayat Makkiyah ialah ayat-ayat yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah, sama ada di Mekah ataupun di lokasi-lokasi lain. Dan untuk maklumat seterusnya, untuk kita sama-sama fikir-fikirkan saudara, keberadaan Rasulullah SAW di Makkah itu ialah selama 13 tahun. Lebih lama daripada tempoh baginda SAW berada di Madinatul Munawwarah ataupun berada dalam tempoh hijrah baginda, iaitu lebih kurang 10 tahun lebih sahaja. Jadi sepanjang 13 tahun di Makkah ini, ayat-ayat yang diturunkan adalah hampir kesemuanya ayat-ayat akidah, ayat-ayat berkenaan dengan akhlak. Dan ayat-ayat akhlak ini dapat kita lihat saudara melalui penceritaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap tokoh-tokoh terdahulu, sama ada dalam kalangan para anbiya, aulia ataupun ahlul hikam. Seperti contoh, Luqmanul Hakim adalah seorang ahli hikam, ahli hikmah yang kata-katanya mempunyai value ataupun nilai untuk diamalkan oleh manusia. Manakala nabi-nabi seperti Abul Anbiya, Nabi Ibrahim AS dan anak-anaknya Ismail AS, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Musa dan sebagainya itu, ayat-ayat yang menceritakan tentang kehidupan mereka adalah ayat-ayat Makkiyah. Manakala era Madaniyah ataupun era selepas hijrah pula, ayat-ayat lebih bersifat kepada ayat-ayat hukum dan ibadah. Termasuklah ibadah puasa yang kita sedang amalkan pada masa ini diturunkan pada tahun 2 Hijrah. Itu pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijrah. Ini memberi makna kepada kita bahawa setelah 15 tahun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan dan diamalkan oleh baginda, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai suatu ibadah khusus yang bersifat puasa ini sehinggalah pada tahun kedua Hijrah. Salat secara berjemaah juga diturunkan ketika mana baginda telah berhijrah. Bahkan suratul Jumaah, salat Jumaat
yang difardukan ke atas kaum lelaki ataupun muslimin juga diturunkan selepas daripada hijrah. Bahkan saudara, terdapat sebuah masjid berhampiran dengan Quba, iaitu yang dikenali sebagai Masjid Al-Jumu'ah, sebagai mengenang tapak pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat fardu Jumaat selepas diturunkan suratul Jumu'ah. Apa yang ingin saya sampaikan saudara? Bagaimanakah kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Makkah selama 13 tahun, 13 tahun saudara. Dan dalam 13 tahun ini tidak sedikit manusia yang datang kagum dan respek kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut dakwah baginda, namun akhlak baginda sama sekali tidak pernah mereka tentang. Akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjadi sanjungan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Demi sesungguhnya kamu, akhlakmu berada di atas daripada akhlak yang mulia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tahap yang lebih tinggi daripada bentuk akhlak yang dianggap mulia itu tadi. Itulah serba sedikit maksud ayat itu. Inilah juga gambaran dalam gerak kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada menyampaikan ayat-ayat akidah, baginda juga sedang mempamerkan kehidupan yang penuh dengan akhlak yang mulia. Maka pada hari ini, marilah kita sempena dengan pertengahan Ramadan dan juga berhampiran dengan nuzulul Quran untuk berazam menghayati kesyumulan Al-Quran itu, agar kita tidak menjadi umat yang hanya ala carte ketika memetik ayat-ayat dan juga pengajaran-pengajaran daripada mukjizat kubra Al-Quranul Karim. Marilah kita bersama-sama memerhatikan semua detik ataupun semua ketika yang dilalui oleh baginda dalam era Makkah ini untuk memberi gambaran berkenaan dengan gerak kerja dakwah dan juga pembinaan pribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya siri penurunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim tidak dapat tidak daripada menganjurkan kepada berbuat baik kepada sesama manusia dan menyampaikan dakwah ini. Qulil haqqa walau kana murra. Berkatalah benar walaupun ia pahit. Ada kalanya kita terhalang untuk berkata benar kerana takut kepada kuasa-kuasa tertentu. Ada kalanya kita takut untuk berkata benar kerana malu Allah. Istilah orang Melayu kita ni malu Allah. Menyebabkan kita sanggup mendiamkan diri dalam menegakkan kebenaran, dan sesungguhnya berdiam diri ketika kebenaran itu dipijak-pijak adalah sebenarnya suatu pembohongan yang besar. Wal'iyyazubillah. Jadi saudara, kehidupan Rasulullah SAW dalam era Mekah adalah kehidupan membina akidah. Dan serentak dengan pembinaan akidah itu juga adalah pembinaan akhlak yang mulia, penampilan akhlak yang mulia. Bagaimana Nabi SAW tidak pernah menggunakan kekerasan ketika mana baginda dikerasi dalam era Makkah. Pernah satu ketika, Nabi SAW dan juga para sahabat, setelah baginda menerima solat daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj yang agung itu, semua tahu bahawa natijah daripadanya ialah pemfarduan solat 5 waktu. Namun untuk solat di Kaabah ataupun di Masjidil Haram tidak mungkin. Sedangkan dalam masa yang sama, keinginan mereka untuk belajar solat daripada Rasulullah SAW secara langsung serta untuk mengamalkan solat itu secara berjamaah membuak-buak. Perasaan mereka begitu termotivasi untuk bersama-sama Rasulullah SAW sehinggalah baginda SAW merancang untuk mendirikan solat secara berjemaah di celah-celah bukit ataupun di luar daripada sempadan tanah suci Makkah. Untuk itu gerakan mereka sulit. Namun saudara, pergerakan mereka tetap dikesan jua sehinggalah datangnya Abu Jahal bersama-sama dengan beberapa orang samseng dan juga budak nakal telah bersedia dengan batu-batu untuk menghujani ataupun merejam para sahabat Ridwanullah alaihim bersama-sama Rasulullah SAW yang baru saja selesai menunaikan solat. Dan pada ketika inilah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu telah mencabut pedangnya lalu melompat ke atas bukit-bukit, ya, apabila Abu Jahal dan juga para kuncunya begitu seronok menghujani umat Islam dan juga Rasulullah SAW dengan batu-batu di lorong kecil setelah selesai baginda menunaikan solat untuk kembali ke Makkah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas telah pun menetak Abu Jahal dan telah pun terpancut darah. Namun apabila melihat kepada keadaan tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, berhenti wahai Sa'ad, ini bukan kerja kita pada masa ini. Ia belum lagi ditentukan sedemikian.
Maka Sa'ad berhenti. Cuba tuan-tuan bayangkan, dalam situasi tersebut, bukankah Sa'ad boleh menjadi seorang penolong ataupun hero ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat telah pun dihujani dengan batu-batu? Biarkan saja Sa'ad menebas tengkuk Abu Jahal dan juga koncu-koncunya. Sebagaimana kita tahu bahawa Sa'ad ini merupakan salah seorang sahabat yang pakar dalam persenjataan. Sudah pasti beliau cekap untuk menetak sesiapa sahaja yang cuba mengganggu gugat umat Islam pada masa itu. Namun Rasulullah SAW masih tidak membenarkannya kerana ayat-ayat yang membenarkan kekerasan digunakan untuk menentang kekerasan itu belum diturunkan. Demikian hakikatnya bahawa Makkah penuh dengan era akidah, pembinaan kemantapan akidah dan juga pemantapan akhlak. Rasulullah SAW pernah dihadapi dengan Utbah bin Abi Rabi'ah atau dikenali sebagai Abul Walid. Utbah datang kepada Rasulullah SAW menawarkan 1001 macam hadiah agar Nabi menghentikan dakwah baginda. Namun Rasulullah SAW mendengar sahaja hujah-hujah yang memang tidak masuk akal itu tanpa sedikit pun membantah, sehinggalah apabila tawaran-tawaran itu selesai dibentangkan oleh Abul Walid ataupun Utbah bin Abi Rabi'ah, barulah Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Abul Walid, selesaikah kamu dengan urusan kamu?" Kata Utbah, "Ya, sudah selesai." Maka kata Rasulullah SAW, "Dengarkan pula daripadaku." Dan Nabi membacakan surah Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan ketika tiba ayat kadzabat thamudu bitagwaha, tiba-tiba sahaja Abul Walid telah menutup mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci itu dengan jari jemarinya kerana gemetar hatinya apabila mendengar kisah kaum Samud. Ini kerana kaitan yang rapat di antara keturunan Samud yang telah dihancurkan oleh Allah SWT itu dengan orang-orang Quraisy kerana mereka menganggap bahawa siapa sahaja yang pernah hidup di semenanjung tanah Arab itu adalah bangsa mereka. Saudara, tidak pernah Nabi mencela Abul Walid. Tidak pernah Nabi SAW menentang keras tawaran-tawaran tidak masuk akal Abul Walid itu. Sebaliknya baginda membentangkan tentang ayat-ayat Allah yang indah tersusun rapi. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari ketika ia menjelang dan juga waktu duha. Ya, dan malam ketika ia dibentangkan, dan juga langit ketika ia terbina luas, bumi yang tersebar luas. Allah Subhanahu wa taala membekalkan kita dengan ayat-ayat Al-Quran yang sudah cukup sebenarnya untuk menjadikan diri kita sebagai pendakwah yang ampuh dengan akhlak yang penuh kukuh dan juga gerak-geri yang teguh ketika berhadapan dengan musuh-musuh. Habis itu saudara, kenapakah pada hari ini rantaian akhlak yang begini mulia ini tidak kita jadikan sebagai suatu hiasan diri kita ketika berhadapan dengan umat manusia, sehingga mereka tertarik dengan Islam, sehingga mereka datang kepada kita dengan penuh keimanan dan mereka mengharapkan ketakwaan serta redha Allah yang menggunung tinggi. Ini pengajaran yang sepatutnya kita sedar dalam hidup ini ketika kita menghayati nuzulul Quran. Hayatilah sejarah penurunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim ini agar dapat membentuk pribadi yang mulia, dapat membentuk akhlak yang teguh sebagai seorang pendakwah yang ampuh dan juga seorang pejuang Allah yang begitu kukuh gerak laku dan juga tingkah pergerakannya itu, insya-Allah. Saudara, saya teringat kepada salah satu daripada surah yang terawal diturunkan, iaitu surah Al-Muddathir. Ketika Nabi SAW tertanya-tanya, apakah wahyu berikutnya yang akan diturunkan? Setelah wahyu terhenti, selepas diturunkan surah Al-Alaq itu, baginda SAW telah menunggu-nunggu kedatangan wahyu sehinggalah datangnya, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya kepada beberapa ayat yang berikutnya. Setelah menerima ya ayyuhal muddathir,
yang menggambarkan orang yang berselimut bermakna orang yang sedang buntu, orang yang sedang dalam keadaan termangu-manggu. Apakah tindak tanduk yang perlu diambil dalam gerakan hidup ini? Itu maksud mudassir, orang berselimut. Benar Rasulullah dalam keadaan berselimut pada masa itu. Tetapi firman Allah, wahai orang berselimut, bermaksud wahai orang yang dalam keadaan ketidaktentuan hala tujunya pada masa itu, kerana tertanya-tanya apakah status dirinya. Lalu Allah Ta'ala berikan tugas, qum fa'anzir. Berikan, bangkit untuk memberikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Dan kepada Tuhanmu jualah kamu besarkan, bukan kepada kuasa lain. Wa siyabaka fatahhir. Ya? Pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan. Pakaian hendaklah kamu bersihkan, sucikan. Yang dimaksudkan dengan pakaian di sini bukanlah hanya baju, jubah, seluar, kopiah, songkok sahaja. Sebaliknya pakaian juga bermaksud akhlak. Pakaian juga bermaksud pribadi sekeliling daripada kita, itu ahli keluarga kita, isteri dan anak-anak. Pakaian juga bermaksud sanak saudara dan juga rakan taulan yang berada sekeliling kita. Hendaklah semuanya menjadi sasaran dakwah kita yang pertama. Ini yang dimaksudkan oleh ayat itu. Dan Nabi SAW tidak bertangguh-tangguh melakukan gerak kerja ini. Setahun kemudian, Nabi berasa letih dan penat berhadapan dengan kerenah manusia yang 1001 macam, ragam dan juga bentuk itu. Sehinggalah Allah Ta'ala turunkan, Ya ayyuhal muzammil. Yang mana dalam Ya ayyuhal muzammil ini, wahai orang yang berselimut juga. Apa maksud berselimut kali ini? Iaitu orang yang berada dalam tahap kebuntuan setelah melakukan gerak kerja yang mereka yakini adalah gerak kerja benar. Datang firman Allah. Firman Allah kali ini cukup indah apabila menyebut qumil laila illa qalila. Bangkitlah untuk beribadah pada malam hari itu walaupun sedikit, ya, melainkan sedikit saja waktunya untuk kita jadikan waktu rehat. Selebihnya hendaklah waktu qiyam. Ini didikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberi amaran, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan turunkan selepas ini kata-kata yang berat. Kata-kata yang tidak mampu ditanggung oleh orang yang tidak bersedia. Maka persediaannya adalah melalui qiyamul lail. Persediaannya adalah melalui penyerahan bulat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu-waktu tertentu ataupun uzlah diri yang sepatutnya menjadi amalan kita. Beberapa orang guru yang pernah saya temui mengatakan, tidak mungkin wahai anakku, seseorang ahli ilmu, ahli ibadah, tidak berqiyamul lail. Pincang gerak lakumu. Benar. Rasulullah SAW telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan dakwah tanpa suatu kemestian untuk berqiyamul lail pada malam hari, untuk membina satu kekuatan diri. Dan ternyata selepas itu Allah Subhanahu wa taala membuka ruang yang begitu luas, yang begitu yakin dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertapak dalam dakwah di bumi Makkah yang penuh dengan barakah dan juga karamah. Saudara, kalau kita perhatikan surah Al-Muzammil terlebih dahulu susunannya berbanding Mudassir. Sedangkan suratul Mudassir diturunkan terlebih dahulu sebelum Muzammil. Apa maksudnya, saudara? Apa hikmahnya, saudara? Hikmahnya di situ ialah dari sudut susunan gerak kerja dakwah, menganjurkan gerak kerja luar daripada diri kita, iaitu untuk menyampaikan. Dan kalau tidak mengikut susunan yang telah dianjurkan oleh Al-Quran ini, kita gagal dalam gerak dakwah. Gagal dalam gerakan politik yang berasaskan dakwah. Nama sahaja yang mungkin kita boleh war-warkan, politik berasaskan dakwah, tetapi adakah ia merupakan suatu gerak kerja yang ampuh, yang benar-benar boleh kita jadikan sebagai suatu sandaran? Saudara, inilah pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya. Kalau tidak percaya susunan bahawa pembersihan diri, tazkiyatun nafsi itu mesti bermula terlebih dahulu sebelum kita menjalankan gerak kerja dakwah, maka indahnya ajaran dan aturan Al-Quran ini, kembali rujuklah kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah
menerima Al-Muddathir, dan sebagai seorang Rasul yang taat, baginda terus mengamalkan apa kehendak suratul Muddathir tadi. Lalu ternyata baginda letih, baginda penat, dan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ubatnya, iaitu dalam suratul Muzammil. Maka sebab itulah aturan yang telah Allah Ta'ala sediakan itu berdasarkan peristiwa nuzulul Quran dan juga aturan ayat suci Al-Quran Karim. Ternyata Allah Ta'ala telah memberikan bukti yang begitu hebat untuk menjadikan kita sebagai seorang pendakwah da'i ataupun duat ummah ini. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita kekuatan melalui Ramadan ini yang merupakan suatu madrasah, merupakan satu tapak latihan untuk melahirkan da'i ataupun duat kepada ummah ini. Jangan kita jadikan ruang yang hanya datang setahun sekali ini sebagai peluang yang terlepas buat kesekian kalinya. Mari kita jadikan ruang ini sebagai suatu ruang yang penuh dengan ketakwaan yang terbina, dengan keazaman yang tercipta dan juga gerak laku yang menjadi sejarah kepada pemancaran dakwah di muka bumi ini, insya-Allah. Baiklah saudara, alang-alang menyebut berkenaan dengan surah Asy-Syams sebentar tadi yang telah menjadi bahan balasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abul Walid Utbah bin Abi Rabi'ah apabila dia datang menawarkan harta, menawarkan pangkat, menawarkan kuasa dan juga tidak kurang dari sudut syahwahnya. Wanita-wanita cantik mana yang kamu mahu di Mekah ini? Sebut saja, kami akan pinang kamu, untuk kamu. Namun dibalas dengan wasyamsi waduhaha, dan suratul Syamsi ini pada saya satu surah yang cukup sesuai untuk kita bacakan pada waktu duha yang begitu panjang tempohnya, iaitu dari lebih kurang setengah jam selepas daripada syuruk sampailah ke setengah jam sebelum waktu zuhur. Itu anggaran mudah untuk kita beramal. Tuan-tuan, pada masa ini masih lagi merupakan waktu duha. Jadi bolehlah tuan-tuan amalkan waktu duha ini untuk mendirikan solat duha barang barang 2 ataupun 4, 8 hatta 12 rakaat sekalipun, silakanlah. Ya. Baik. Suratul Syams ini Allah Taala menyebut pada ayat ke-7, ke-8, 9 dan 10 suatu rangkap ataupun suatu rangkaian ayat yang cukup menarik. Apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi dia yang menciptakan diri ini dan disempurnakan diri ini, diri manusia, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan maka telah diilhamkan kepada roh ini, kepada jasad ini, perkara-perkara yang fujur. Fujur bermaksud kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan. Wa taqwaha, iaitu kebaikan. Perhatikan. Fujur, jamak kepada fajur. Ya, bermaksud kejahatan, disebut terlebih dahulu. Berbanding dengan taqwa. Itu fakta pertama. Fakta kedua, fujur disebut dalam jamak ataupun plural ataupun dengan ayat ataupun istilah banyak. Sedangkan takwa disebut dengan mufrad ataupun singular ataupun tunggal. Kenapa? Almarhum guru saya ketika mentafsirkan ayat ini menyebut bahawa pertama sekali secara mudahnya apabila kita keluar ke alam yang luas ini, perkara fajur, perkara keburukan yang lebih terselah dan lebih mudah kenampakkan berbanding perkara takwa. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan terlebih dahulu fajur berbanding dengan takwa. Yang kedua, kenapa jamak? Kerana kata guru saya dalam kuliah tafsirnya, fajur itu banyak teramat wahai anakku. Sedangkan takwa hanya satu, tunggal, tiada 2, 3 atau pilihan. Hanya jalan Allah. Indah. Indah sungguh bahasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apabila Allah Taala menerangkan kepada keadaan kita dan juga asal usul kejadian kita. Maka sebab itulah antara ilham yang Allah Taala berikan kepada kita jiwa-jiwa yang telah disempurnakan ini ialah ilham untuk akidah dan juga akhlak untuk bertindak dengan tindakan yang baik.
untuk bertindak dengan tindakan yang penuh sopan dan santun. Kita orang Melayu ini, di Malaysia ini, terkenal dengan sopan santun, terkenal dengan budaya berlemah lembut, budaya sentiasa bertolak ansur. Alhamdulillah. Tapi saudara, apakah ini menjadi pakaian kita? Seperti mana Allah pakaikan akhlak ini kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah peringatkan dalam ayat tersebut, ya, bagaimana qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah mereka yang mengekalkan diri mereka sentiasa bersih ini, wa qad khaba man dassaha, gagallah mereka yang membiarkan diri mereka menjadi kotor hina dina. Saudara, pilihan berada di tangan kita. Pilihan sentiasa terbuka untuk kita. Pilihan bukan satu. Pilihan tetap menjadi suatu pemerhatian dan hambatan kita untuk sentiasa menjadikan ia sebagai terbaik untuk kita. Namun kenapa kita membiarkan diri kita dipilih ataupun ditentukan oleh orang lain, sedangkan kita memiliki kuasa memilih yang Allah Ta'ala telah janjikan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jangan kata Allah tidak seru, jangan kata Allah tidak berikan petunjuk, sedangkan Allah Ta'ala menyebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maksudnya di situ, saudara, kalau saya boleh buat perbandingan lah, ya, ilham, petunjuk, kebaikan itu telah Allah Ta'ala sediakan. Tetapi sayang, jika features, kalau kita wifi contohnya, wifi sudah terbuka seluas mungkin sekitar paling kuat berapa ya, 100 meter boleh jadi, ya, ataupun 200 meter daripada rutenya. 200 meter disebarkan. Tetapi tidak semua handphone, smartphone ataupun laptop dan sebagainya dapat mengambil dapat menyerap data daripada wifi ini. Sekiranya features ataupun peralatan yang ada dalam laptop, smartphone atau apa saja device tidak mampu untuk menterjemahkan, untuk decode, ya, gelombang yang telah dibuka oleh wifi ataupun router wifi tadi. Itu satu contoh yang dapat saya fikirkan untuk menterjemahkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi saudara, lambang-lambang, simbol-simbol kebaikan itu telah Allah Ta'ala sediakan di sekeliling kita. Kenapa tidak faham? Kenapa kita tak nampak? Itu soal features kita, soal alat kita, soal hardware yang ada pada kita ini tidak mampu untuk menyerap ataupun menterjemahkan ataupun untuk decode, encode yang telah dilontarkan oleh wifi itu tadi ataupun router itu tadi. Itulah yang dapat saya terjemahkan secara mudah. Jadi saudara, soalnya sekarang, bagaimana boleh ataupun jalan untuk kita memahami ilham yang telah Allah Ta'ala hantarkan kepada kita ini, yang ada di sekeliling kita ini? Mau tak mau saudara kembali kepada hadis, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menterjemahkan, memberikan jawapannya. Jadilah kamu seorang alim ataupun seorang pemberi ilmu. Jadilah kamu seorang pemberi ilmu. Dan kalau tak boleh menjadi seorang pemberi ilmu, jadilah seorang penuntut ilmu, muta'alliman. Dan kalau tak boleh menjadi penuntut ilmu, maka bukalah telinga kamu, mata kamu, dada kamu untuk menjadi pendengar mustami' ilmi. Mustami', pendengar ilmu. Dan kesemua aliman, muta'alliman, mustami' ini, saudara, terangkum di dalam muhibban, iaitu pencinta ilmu. Orang yang sensitif dengan ilmu. Tanpa ada suatu budaya ilmu, maka sudah tentu, saudara, kita tidak dapat menterjemah dan juga memahami ilham-ilham yang telah Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Bak kata contoh yang saya berikan tadi telah di-wifi kan untuk kita di sekeliling kita, tapi sayang dengan tidak ada sistem dan juga tidak ada petunjuk serta penunjuk yang boleh memberi tunjuk ajar kepada kita, kita gagal memahami semuanya itu. Maka sebab itu saudara, jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan saihat, ya, yang mana Allah Ta'ala sebut dalam salah satu istilah yang telah diterjemahkan sebagai saimat, ya, antara sifat wanita yang terbaik itu
adalah as-saihat. Cuba cari dalam Al-Quran, ayat manakah yang menyebut wanita itu sebagai saihat, iaitu pengembara. Yang mana para ulama tafsir telah mentafsirkan pengembara yang dimaksudkan di sini ialah saimat, iaitu orang-orang yang berpuasa, wanita-wanita berpuasa. Jadi saudara, jadikanlah ini suatu kembara kita, kembara rohani untuk memahami kalamullah secara bertadabbur, bukan semata-mata hanya bertadarus pada bulan Ramadan yang mulia ini. Tadabbur ini akan mendekatkan kita kepada ayat-ayat yang tidak kita fahami sebelumnya. Ayat-ayat yang mungkin tidak pernah kita baca dan tidak pernah kita temui terjemahannya sebelum ini. Dan jika boleh dapat ditafakkurkan, kenapakah ayat-ayat itu berbentuk sedemikian rupa seperti mana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syams yang saya bacakan tadi, yang terbahagi pada dua bahagian, iaitu pada satu bahagian Allah Taala telah menegaskan tentang pembentukan jiwa dan diri manusia, disambung pula dengan kazzabat samud bitagwaha, iaitu imbauan kisah penentangan kezaliman kaum Samud terhadap nabinya yang suci, iaitu Nabi Saleh alaihi salam. Insya-Allah, dengan menjadikan dunia ilmu ini sebagai suatu hambatan, kejaran, cita-cita dan kasih sayang kita yang tidak berbelah bagi, kita tumpahkan dengan kalimah muhibban lil ilmi ini, maka akan terlelai masalah-masalah yang ada di dunia ini pada hari ini. Seperti mana contoh kita pada hari ini penuh dengan berita-berita palsu, yang mana para penerima berita palsu ini mereka tidak pun membaca, mereka hanya tahu menyebar dan sebagainya. Maka saudara, pastikan peristiwa-peristiwa ataupun perkara-perkara tersebut diatasi dengan kita menjadikan majlis ilmu ataupun ilmu itu sebagai suatu keutamaan dalam hidup ini, insya-Allah. Maka dengan itu saudara, saya kira cukup setakat ini tazkirah Jumaat saya untuk kali ini. Sempena kedatangan nuzulul Quran, insya-Allah semoga kita tidak menjadikan kedatangan nuzulul Quran itu hanya sebagai suatu detik penunjuk bahawa kita telah pun melepasi 1/2 pertama daripada Ramadan, tinggal lagi hanya 1/2 kedua. Jika itulah petanda dan penunjuknya, maka kita hanyalah mereka yang layak untuk berhari raya, sedangkan kita belum lagi minal aidin wal faizin yang kita selalu lontarkan istilahnya pada setiap kali kedatangan Aidul Fitri, insya-Allah. Jadi untuk itu saya memohon ampun dan maaf sekiranya ada sebarang salah silap dan terkasar bahasa, tidak bermaksud untuk melukakan sesiapa. Demi Allah, sesungguhnya kita adalah ikhwan muslimin yang sentiasa bertegur sapa dan juga menegur apa yang menjadi salah silap dan terkasar bahasa, insya-Allah. Untuk itu saya sudahi dengan lafaz yang mulia, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal mu'minat al-haya' min al-amwat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.